Tetapkan ku laksanakan rancanganmu untuk mendapatkan itu harapanku. Kalau kita ada kelulusan tu agak perlu untuk pilih kerja. Kebanyakan peluang pekerjaan yang ada sekarang memerlukan pekerja yang ada pengalaman 2-3 tahun. Beritahu memang aku rindu sabar menunggu itu yang selalu, tapi siapa mahu tunggu lama-lama. Oh, oh. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur mengurus wartawan tanya usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 11221. Cantik betul lah tarikh hari ini, Fiza. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua dan selamat hari Rabu juga. Semoga hari ini diisi dengan perkara yang baik-baik, perkara yang indah-indah buat kita semua. InsyaAllah, saya aminkan setiap doa Yana tu, dan saya kira hari ini mungkin ada juga yang bukan saja meraihkan ulang tahun tetapi mungkin memilih tarikh istimewa hari ini sebagai hari pertunangan, pernikahan dan macam-macam lagi lah. Dan nak masuk ataupun dah masuk bulan Disember ni, ramai juga yang sebenarnya dah pun merancang untuk menamatkan zaman bujang ataupun nak merealisasikan azam yang belum sempat direalisasikan dari awal tahun yang lalu. Ramai kena postpone ya, Fiza. Betul. Okey. Yana, ini semalam berlangsungnya majlis ataupun hadiah kewartawanan Malaysia 2020 MPI. Kalau saya nak kongsikan, ini yang sempat dikongsikan oleh bos kita tadi, yang mana ini apa yang telah pun yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Katanya terima kasih pada wartawan, sumbangan wartawan yang menjadi mata dan telinga dalam membantu kerajaan memastikan kelangsungan dan kejayaan rancangan pembangunan untuk rakyat. Ini apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri kita. Dan kami nak kongsikan juga berita gembira ini, Yana. Ya, berkenaan dengan di mana kumpulan Media Prima mengungguli anugerah kewartawanan berkenaan apabila menguasai kemenangan dalam 7 kategori utama. Selain 2 kategori yang dimenangi harian Metro, New Straits Times memenangi kategori laporan berita cemerlang dan penulisan rencana cemerlang, manakala berita harian memenangi kategori desain halaman pertama terbaik. Dan untuk kita warga kerja di TV3 pula turut memenangi kategori wartawan muda A. Samad Said. Tahniah diucapkan kepada Wan Zairul Azri bin Wan Muhammad Sudin dengan laporan bertajuk Dilema Haji, Krisis Negeri Bawah Bayu, COVID-19 COVID-19 kita pasti menang dengan merangkul hadiah kemenangan RM5,000 beserta sijil dan trofi. Ini yang paling rasa macam tumpang gembira dan sangat-sangat bangga lah. Ini kita yang berada di sebelah mereka ni memang tengok begitu banyak kerja keras dan usaha mereka. Yang mana tim penerbitan majalah 3 turut diangkat sebagai pemenang kategori dokumentari video terbaik dengan Benteng Biru Hijau, terdiri dari penerbit eksekutif Gan Bok Kim, penerbitnya Christine Lee Mei juru kamera Muhammad Hasani Benyamin dan Muhammad Harul Izwan. Harul ada kat depan kita hari ini. Serta juru teknik Siva yang menerima RM10,000 sijil dan juga trofi. Tahniah. Seronok sebenarnya kan apabila wartawan-wartawan ini juga diangkat, apatah lagi dalam tempoh pandemik sekarang ni, mereka lah sebenarnya orang kata sebagai benteng untuk memberikan informasi yang terbaik kepada seluruh rakyat Malaysia. Yang paling penting sekali diiktiraf penglibatannya. Tahniah diucapkan kepada semua yang tercalon, semua yang menang dan kepada semua wartawan-wartawan di Malaysia. Termasuklah Fiza Sabjahan juga. Okey, baik. Itu berkenaan dengan hadiah kewartawanan Malaysia 2020 MPI. Okey, sekarang ini juga kami nak ucapkan tahniah kepada Kuala Lumpur City ataupun KL City FC kerana telah pun menyempurnakan kisah dongeng mereka apabila mengejutkan juara bertahan Johor Darul Takzim JDT 2-0 untuk merangkul Piala Malaysia ke-100 tahun pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Ini orang kata sesuatu yang di luar jangkaan. Bukan mudah sebenarnya untuk menewaskan JDT. Betul. Dan kalau kita lihat perkembangan bola sepak di negara sendiri kan, kali terakhir sebenarnya KL City merangkul anugerah ini iaitu
32 tahun lalu. Waktu tu tahun 1989. Saya darjah 1 masa tu. Itu mereka menang Piala Malaysia, dan selepas 30 tahun untuk Piala Malaysia yang ke-100 tahun, mereka berjaya menjadi juara. Tahniah diucapkan bukan saja kepada KL City tetapi juga kepada JDT juga, dan tahniah juga kepada penyokong-penyokong yang mana 19,000 penyokong yang hadir ke stadium dengan mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Semalam sebenarnya jalan sangat-sangat sesak. Nasib baik tak hujan je semalam. Kalau tak lagi parah jalan raya kita semalam. Okey, baik. Itu berkenaan dengan Piala Malaysia final semalam. Kami juga nak ucapkan tahniah dan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Jahidah, yang mana sekiranya anda pernah ikuti perkembangan cerita ini, di mana Jahidah adalah seorang wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga ketika beliau sedang mengandung, dan sekarang ini telah pun selamat melahirkan bayi lelaki secara pembedahan di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban malam tadi. Alhamdulillah. Dan kita juga nak ucapkan kepada Fauziah Nordin, adiknya yang berusia 40 tahun, yang memang bertanggungjawab menjaga Jahidah sewaktu tempoh sakit, dan kita doakan semoga seluruh ahli keluarga Jahidah akan terus diberikan kesabaran dan juga kekuatan untuk sama-sama menjaga Jahidah dan juga bayi yang baru lahir ini. Betul, dan semoga bayi itu juga dapat membesar dengan secukup kasih sayang dan dalam persekitaran yang lebih baik, insya-Allah. Okey, kita nak kongsikan sesuatu kepada anda sebelum kita nak kongsikan tentang topik yang kita bawakan hari ini. Topik yang saya kira harus diberikan perhatian serius oleh anda penonton-penonton, ibu bapa yang mungkin boleh kongsikan kepada anak-anak mahupun individu-individu di sekitar anda. Tapi sebelum itu, apa kata sama-sama kita saksikan rangkuman bingkisan TikTok yang sempat disediakan oleh Syifa. Silakan. Ini dia. Melukakan diriku sememang ada tekanan, itu lumrah bagi insan yang bernafas. Damai nun di celah mentari, tanpa tahu mengapa, yang ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Oh my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need. Oh my God, baby, baby, don't you see? In a getaway car, there were sirens in the beat of your heart. Should've known I'd be the first to leave. Think about the place where you first met me. In a getaway car. Jom nak tanya, kalau hampa diberi dua pilihan kerja ni, yang mana satu apa akan pilih? A. Tempat kerja dekat dengan rumah, kerja pun simple je tapi gaji kurang lah. B. Tempat kerja jauh daripada rumah, kerja pun agak challenging, yang penting gaji masyur. Kalau hampa pilih yang mana satu? Cuba komen. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Static treated, we get tricked. Static business, we get kicked. It's a hard knock life. Itu dia Yana. Seronok kalau kita lihat kan, kalau kita lihat rangkuman bingkisan TikTok itu tadi, rata-rata ramai juga dalam kalangan mereka yang berkongsi tentang banyak yang tak memilih kerja ya, tetapi apa saja yang boleh mendatangkan rezeki yang halal. Walaupun ada juga dalam kalangan mereka yang berkongsi video itu tadi yang mana mereka ini mungkin merupakan graduan dengan lulusan-lulusan yang tinggi, tetapi mereka tidak memilih kejaya ataupun status. Tetapi saya kira dalam tempoh pandemik sekarang ini, yang mana kebanyakan daripada kita mungkin ada yang kehilangan pekerjaan ataupun gaji semakin dikurangkan, pelbagai faktor lain yang menyebabkan ekonomi negara juga semakin memburuk. Dan saya kira adakah wajar untuk
ada lagi dalam kalangan kita yang memilih pekerjaan ataupun memilih status mereka. Mungkin dari sudut apa yang mereka belajar sebelum ini di universiti dan sebagainya. Saya suka dengan apa yang Uyana katakan ini. Adakah masih lagi wajar untuk kita memikirkan soal status, soal kelayakan dan sebagainya, ataupun apa yang kita perlu lakukan sekarang ini adalah melakukan kerja yang boleh dapat membantu kita untuk meneruskan kelangsungan Survival. hidup. Betul. Betul. Okey, kita nak berehat seketika. Kami nak dengar dan baca pandangan anda. Terus kongsikan pandangan anda di Facebook dan juga Instagram TV3. Kita berehat dahulu, Yana. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Okay, pada pendapat saya, graduan degree dan master sekarang perlu cari peluang kepekerjaan yang setaraf dengan taraf pendidikan mereka. Sebab mereka ni dah bertahun-tahun belajar untuk tamatkan pembelajaran tu, dah ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun dan sebagainya lah. Jadi, mereka perlu dapatkan peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan taraf pendidikan mereka untuk mereka menampung kos sara hidup pada hari ini. Memilih kerja sangat penting sebab kerja pertama kita akan menentukan hala tuju kerjaya kita dalam jangka masa panjang dan juga akan menentukan mutu dan taraf hidup kita. Okay, bagi saya kalau kita ada kelulusan tu agak perlu untuk pilih kerja sebab kita kena consider juga berapa gaji yang dia bagi. Bukan kita nak demand masuk-masuk terus gaji tinggi, tak. Tapi dia lebih kepada kita nak survive untuk hidup. Jadi kita perlu gaji yang berpatutan juga. Pada pendapat saya, waktu sekarang ni, terutama pandemik ni, ramai rakyat yang menganggur, memang sukar untuk dapat kerja. Tetapi bagi saya, dari segi pemilihan kerja juga amat penting kerana kita hendaklah mempunyai kehendak, qualifications, experience. Jadi kalau kita ada ijazah, let's say we have a degree, kita sepatutnya dapat gaji minimum yang sesuai dengan qualification kita. Kerana saya tahu macam saya juga banyak komitmen, semua orang ada komitmen masing-masing. Jadi dari segi pemilihan gaji tu amat penting. Okey, itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, iaitu pilih kerja ataupun pilih status, yang saya kira pendapat mereka juga akan membantu kita untuk mendalami dengan lebih lanjut lagi tentang perbincangan kita pada hari ini. Ya. Dan Fiza, sudah pun terhubung di talian sekarang ini. Kita bersama dengan 2 orang tetamu. Yang pertama, tak asing lagi di set Wanita Hari Ini, kita bersama dengan Dr. Aizan Sofia Amin yang merupakan pensyarah kanan Program Kerja Sosial Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar Yana dan Fiza? Sehat, Dr. Aizan. Alhamdulillah. Okey. Yana, hari ini kita sebenarnya bertuah kerana kita ditemani dengan 2 figura hebat. Betul. Dr. Aizan, kita memang tahu kehebatannya sebagai seorang pensyarah kanan dan individu ini pula memang ramai dah tahu tentang kehebatannya yang tular baru-baru ini tentang kisah seorang ibu tunggal ini yang sanggup melakukan 7 jenis pekerjaan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Saya harap saya dapat semangat daripada individu ini. Kita perkenalkan, kita bersama dengan Nurjanah Anwar yang berada di Melaka kita kini. Assalamualaikum. Apa khabar Jana? Salam, sihat alhamdulillah. Jana. Tapi nama popularnya apa tu yang orang kenal? Ijan Danish. Apa macam mana? Ijan Danish. Ijan Danish. Okey. Sekejap lagi mesti tak sabar nak tahu apa antara 7 pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Jana. Tapi Betul. sebelum tu, Fiza. Sebelum tu saya rasa kita nak mulakan dengan Jana dahulu. Sebelum kita nak tanya kepada doktor dahulu. Jana, topik kita hari ini iaitu pilih kerjaya ataupun status. Jana sendiri memegang beberapa status. Satu sebagai seorang ibu tunggal. Dan kemudian untuk meneruskan kelangsungan hidup, Jana melakukan 7 jenis pekerjaan. Walaupun ada pekerjaan-pekerjaan itu yang mungkin dengan kelayakan yang ada tu mungkin tak sesuai, tetapi Jana tak kisah nak melakukannya. Kalau boleh dikongsikan kepada penonton apa antara 7 kerja dan kenapa melakukan sampai 7 jenis kerja ni untuk meneruskan kelangsungan hidup. Okey. Pertama sekali kerja hakiki tu memang adalah dalam 7 kerja tu. Kerja yang kedua saya buat freelance model. Bermula pada tahun 2015 hingga sekarang. Kerja yang ketiga ialah sebagai party planner yang diwujudkan pada waktu pandemik ni lah. Waktu pandemik, awal pandemik tu saya mula dengan bisnes decoration birthday party sebab saya fikir waktu tu
bila dah berlaku pandemik, nak mengharapkan untuk kerja hakiki dengan modeling tu dia dah slow. Okay, untuk so saya perlukan satu kerja yang lain untuk menambah pendapatan dalam masa yang sama sebab kita buat benda ni as minat daripada awal. Yang saya fikir daripada minat daripada tahun 2015 saya memang dah fikir nak buat, cuma saya tak berani untuk tanggung risiko. Dan masa pandemik tu saya dah fikir kita tak boleh nak harap sesuatu tu pada satu fokus je. So saya kena buat fokus lain. Okey. So saya cuba untuk tanggung fikirkan risiko dia, apa akan saya dapat, macam mana saya nak letak harga, and then macam mana saya nak war-war kepada orang, sebab kita tahu di Melaka untuk party planner ni untuk party deco yang besar masih belum ada yang boleh terima. Maksudnya orang Melaka ni dia lebih suka pada benda yang murah. So untuk kita tarik benda tu masukkan, sebab di KL dah biasa dengan Selain dekorasi tu, yang besar. Selain tu Jana, apa lagi yang dilakukan? Selain tu saya catwalk trainer. Selain tu pengurus futsal. Pengurus futsal ni dia sebagai sukarela sajalah. And then as a choreographer untuk event dalam satu management. Itu sajalah. Okey. Wow, Dan banyak Jana, sebenarnya. Kalau nak tahu, sebenarnya Jana juga merupakan graduan sijil kawanan perniagaan dari College Community Selanda. Dan ini saya kira semangat dan iltizam yang Jana miliki ini seharusnya kita juga harus ada dalam diri kita. Tetapi secara realitinya, hakikatnya tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Jana. Dan mungkin ini yang boleh diceritakan dengan lebih lanjut lagi oleh Dr. Aizan. Doktor, kalau kita lihatkan sekarang ini, mungkin peluang pekerjaan itu tidaklah sebanyak sebelum ini, apatah lagi dengan keadaan ekonomi sekarang yang disebabkan oleh pandemik dan sebagainya. Menurut doktor, kenapa masih lagi ada dalam kalangan kita yang terlalu memilih pekerjaan? Adakah disebabkan oleh status mereka ataupun background pelajaran mereka yang tidak selari dan seiring dengan pekerjaan yang diberikan kepada mereka? Silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada Yana dan juga Fiza dan semua penonton WHI. Jadi saya melihat perkara ini dalam dua faktor lah, dua aspek. Yang pertama dari segi social acceptance ataupun peer pressure dari segi tekanan rakan sebaya. Sebab kita bercakap dengan pasal tentang generasi milenium, generasi masa kini yang didedahkan dengan TikTok, dengan Twitter, dengan Instagram, yang melihat perkara-perkara yang trending, yang menjadi populariti kan. Jadi apabila kalau mereka memilih mungkin saya tak kata semua generasi begitu, tapi sesetengah generasi muda yang mungkin cenderung untuk memilih kerjaya kerana ingin diterima oleh masyarakat. Mereka melihat kerjaya-kerjaya yang trending itulah yang mereka kejar, dan mungkin mereka malu kalau mereka sekiranya ada kelulusan yang tinggi tetapi tidak mendapat pekerjaan yang setanding dengan kelulusan mereka. Jadi mungkin nanti rakan tanya kan, sebab kita generasi yang bila kita buat apa-apa kita akan post contohnya di social media kan. Jadi takkan kita nak post kerja-kerja yang mungkin tidak setanding dengan kelulusan kita. Jadi mungkin itu menyebabkan ada generasi muda yang memilih kerjaya. Dan yang keduanya, saya melihat generasi muda kita ni mungkin kekurangan daya tahan atau dinamakan self resilience. Macam kita tengok puan panelis kita ni pun sangat resilient, sangat berdaya tahan, mampu tunjuk kesusahan, kesukaran yang pernah beliau alami. Jadi generasi kita ni kita kurang terdedah dengan kesusahan hidup kerana kebanyakan disediakan oleh keluarga, oleh ibu bapa. Jadi nak menjadi tahan untuk menangani rintangan, kesukaran. Kalau kita lihat macam bola, self resilient ni macam bola yang penuh dengan angin. Kalau kita lihat bola yang kalau bola itu tidak ada angin, kalau kita antun dia, apa yang akan berlaku dengan bola tu? Kelepek je. Okey, tentu dia melepek terus dekat atas lantai. Tapi kalau bola itu diisi dengan angin yang penuh, jadi bila kita lantun bola tu akan melantun balik dan berjaya menangani cabaran atau rintangan yang dihadapi. Jadi itulah saya melihat mungkin generasi muda kita kekurangan daya tahan diri, menyebabkan mereka mungkin takut untuk mengambil cabaran, takut untuk
menghadapi cabaran dan mungkin kalau mereka mengambil cabaran tersebut dan bila menghadapi cabaran mereka mudah berputus asa. Jadi itulah mungkin perkara yang saya lihatlah dalam faktor yang menyebabkan mungkin mereka memilih kejaya. Saya suka sangat apa yang doktor katakan itu tadi. Antara beberapa faktor lah yang mungkin berlakunya perkara ini sekarang. Contoh dari segi faktor ketahanan, peer pressure dan juga status sosial tu. Kalau dulu kita nak pergi kerja kena naik bas. Tapi mungkin generasi hari ini tak ramai yang perlu naik bas ataupun naik kenderaan awam. Mereka mungkin dah ada kereta yang disediakan oleh keluarga, dihantar oleh ibu bapa dan sebagainya. Jadi tekanan untuk mencari duit tu mungkin kurang sikit. Sebab mereka dalam keadaan yang selesa seperti apa yang doktor katakan tadi. Sebelum kita nak pergi kepada tinjauan doktor, saya nak tanya satu lagi faktor kepada doktor ini. Adakah walaupun dalam keadaan sekarang ini mungkin ada yang dalam keadaan selesa, keadaan yang sukar untuk mengalami tekanan dan sebagainya, ditambah pula dengan faktor status sosial dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dalam keadaan pandemik sekarang ini bukan senang untuk mencari ruang pekerjaan seperti apa yang dikatakan oleh Uyana tadi. Cabarannya mungkin lebih besar, saingannya lebih banyak kerana hari ini ramai graduan yang cemerlang-cemerlang. Malahan ada juga mereka yang mungkin sebenarnya bukan saja cemerlang dalam akademik tetapi juga bagus dari segi practicality-nya ataupun banyak kemahiran-kemahiran tertentu. Wajar ataupun tidak dalam tempoh sekarang ini doktor masih lagi nak memilih kerja. Sebab dalam tempoh pandemik ini survival ataupun kelangsungan hidup itu adalah keutamaan bagi semua doktor. Ya, kalau kita fikirkan kalau dalam keadaan sekarang semua orang pun tertekan kan, yang mana ada kerja mungkin hilang kerja, yang ada kerja mungkin kena potong gajinya dan mungkin graduan-graduan pun sekarang ramai yang menganggur tak dapat pekerjaan kan. Jadi sebenarnya mungkin dalam tempoh sekarang ni memang tidak wajarlah untuk memilih pekerjaan ya. Jadi anggaplah semua kerja yang kita peluang yang ada itu adalah satu pengalaman yang akan mematangkan kita, yang akan memberikan kita kemahiran yang mungkin kita tak dapat masa kita belajar atau masa kita berada di rumah saja kan. Jadi tidak wajarlah kita memilih kejaya pada waktu ini. Walaupun perlu dilihat juga kalau dari segi teori psikologi kita memang ada penjelasan mengapa seseorang itu cenderung untuk memilih kerja. Kalau kita tengok John Holland Theory of Career Choice, memang manusia itu dia cenderung untuk memilih kejaya berdasarkan personality diri mereka. Berdasarkan persekitaran diri mereka. Jadi kita kalau seseorang itu personality suka bersosial, jadi dia akan cenderung untuk memilih kejaya yang melibatkan manusia. Tapi kalau orang itu dia tidak berminat untuk bersosial dengan manusia, dia tidak akan memilih kejaya yang begitu, dan persekitaran itulah antara juga faktor yang menarik seseorang itu untuk membuat pilihan kejaya. Dan yang keduanya dari segi teori Andrews dan teori Andrews personality theory yang mengatakan bahawa interaksi ibu bapa dengan anak-anak juga boleh mendorong pemilihan kerjaya anak-anak. Kalau kita tengok sekarang ni ramai ibu bapa yang berpendidikan tinggi, alhamdulillah ramai yang mempunyai pendidikan tinggi. Jadi ramai ibu bapa daripada golongan profesional kan. Jadi kalau ibu bapa itu daripada golongan profesional, tentulah anak juga ingin menjadi mereka yang berkejaya profesional. Betul. Jadi itu mungkin boleh menyebabkan mereka memilih kerjaya kerana dibesarkan persekitaran begitu. Kalau pilih kerjaya itu mungkin penting. Tapi kalau dah jadi terlalu memilih, mungkin itu yang akan menjadikan seseorang itu berada dalam situasi yang orang lihat kenapa dia tak nak kerja. Betul. Doktor jangan campur terangkan semua. Kita nak tanya banyak lagi bersama dengan doktor tadi. Tadi doktor ada sebut tentang persekitaran Yana dan juga cabaran, dan kadang-kadang kita nak memilih kerja ini ada faktor-faktor tertentu dari sudut psikologinya. Tinjauan yang telah pun dilakukan oleh rakan wartawan kita Syifa di Pasar Selayang untuk kita lihat bagaimana agaknya penerimaan warga tempatan untuk melakukan kerja ataupun bekerja di pasar sendiri. Jom kita tengok paparan ini. Lambakan warga asing di negara kita ini telah menyebabkan mereka ini memonopoli bidang kerja di Malaysia. Jika dahulu mereka datang untuk mengisi peluang pekerjaan dalam sektor perkilangan dan juga pembinaan, namun kini mereka mampu menjadi toke di negara kita sejak beberapa bulan lalu. Adakah ini disebabkan oleh rakyat Malaysia sendiri tidak berminat dalam sektor pekerjaan 3D, iaitu kotor, berbahaya dan sukar, ataupun mereka ini tidak mendapatkan pekerjaan yang setimpal dengan gaji di negara kita sendiri?
Pandemik COVID-19 telah memberi impak besar kepada semua golongan, terutama bagi sektor pekerjaan yang terjejas seperti perhotelan, pelancongan, perniagaan dan banyak lagi. Bagaimanapun dari sudut positifnya, ia telah berjaya menyelesaikan isu monopoli pekerjaan oleh warga asing di pasar-pasar tempatan seperti di Pasar Borong Selayang dan Pasar Borong Kuala Lumpur. Justru pelaksanaan larangan yang dilakukan sejak tahun lalu menyaksikan kini tiada lagi kelibat golongan tersebut dalam aktiviti jualan di kedua-dua pasar itu. Sambutan pada awalnya amat menggalakkan. Ketika itu tak silap saya pada awal PKP tahun lepas. Jadi kita pun persatuan ada buat interview pada ketika itu di Pasaran Selayang dan selama lebih kurang 500 orang yang hadir untuk temuduga. Jadi daripada berbagai latar belakang, termasuk ada yang degree asli pun ada juga daripada golongan profesional, lepas tu daripada orang cakap jawatan yang tinggi, manager dan sebagainya. Jadi tiada istilah warga tempatan itu tidak suka atau tidak berminat untuk bekerja di sektor yang kotor. Namun jika ada pilihan, that's why ada orang cakap pilihan lain, kerja office dan sebagainya, mungkin dia pilih pilihan yang lebih baiklah. Bayaran gaji yang setimpal dengan tenaga yang dikeluarkan telah menyebabkan ramai anak tempatan yang mula terbuka untuk bekerja di sini. Namun beberapa pendekatan lain perlulah diambil bagi menarik minat rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda yang menganggur untuk bekerja di Pasar Borong. Pada anak muda ataupun pekerja tempatan itu sendiri, sebenarnya mereka rasa pasar ini kurang, mereka kurang berminat untuk di pasar ini kerana apa, dari sudut orang cakap kebajikan. Itu yang kurang kerana dari sudut kebajikan, dari sudut orang cakap perlindungan, daripada sudut sok-sok KSP dan juga banyak perkara lah. Dan benda ini patutnya dititik beratkan oleh kerajaan, bagaimana caranya untuk kita menaikkan ataupun memberikan minat kepada anak muda terutamanya itu sendiri dan warga tempatan untuk mencuburi pekerjaan di sektor Pasar Borong. Bukan sahaja lebih mudah untuk berkomunikasi antara satu sama lain, malahan para peniaga sangat berbesar hati sekiranya warga tempatan sedia bekerja menggantikan warga asing di pasar tersebut. Namun begitu, ada juga pandangan yang menyatakan bahawa sesetengah warga tempatan masih terlampau memilih dan berkira dalam bekerja. Bagi saya, orang tempatan lagi bagus. Sebab orang kita boleh tolong orang kita. Siapa lagi nak tolong kita? Lepas tu daripada segi kerja tu, kita nak suruh, kita nak apa, dia cepat faham. Dia tahu. Kalau boleh yang dekat luar sana tu, datang je Pasar Borong. Ada je kerja. Ada je kerja. Orang dalam pasar ni memang tunggu-tunggu orang tempatan. Memang nak sangat. Ke Malaysia pun masalah gaji tak masalah. Okey, bekerja pun okey. Saya tak kisah. Sebab saya dah biasa. Satu, saya minat. Minat daripada segi perniagaan ni apa semua. Boleh kerja sekarang dengan keadaan COVID ni apa semua. Ya alhamdulillah lah. Kalau ikutkan kerja ni memang tak ada receh. Cuma kita main dengan kotor, basah, air, ikan apa semua tu je. Dan saya wanita pun saya boleh bekerja. Takkan lelaki orang Malaysia tak boleh bekerja. Cuma dia orang macam memilih kerja. Nak kerja yang bagus je. Malaysia dianggap sebagai lumbung emas kerana mempunyai banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor. Peribahasa bukit sama didaki, lurah sama dituruni wajar diaplikasikan oleh pihak kerajaan, peniaga dan juga rakyat dalam memastikan bidang pekerjaan ini tidak didominasi oleh warga asing. Paparan yang menarik yang disediakan oleh wartawan kami Syifa dan akhirnya membuatkan saya terfikir juga, adakah masalah memilih kerja yang kita hadapi sekarang ini hanyalah isu di negara kita ataupun anak muda di Malaysia sahaja? Sebab saya teringat satu kisah yang pernah viral juga, yang mana seorang ini pergi ke kedai makan dan pelayan di kedai makan itu disempat bersembang datangnya daripada Bangladesh ataupun dari Nepal. Kemudian ditanya apakah kelayakan yang dia ada. Di negaranya dia juga memiliki kelayakan yang tinggi, iaitu mungkin dalam bidang IT, dalam bidang
dan computer science, engineering dan sebagainya, tetapi datang ke negara kita menjadi seorang pelayan. Ini yang akan kita tanyakan kepada doktor sekejap sahaja lagi. Tetapi sebelum tu, mungkin Jannah boleh kongsikan juga, Jannah. Memang kalau kita dengar Jannah dengan semangat yang ada untuk melakukan kerja sampai 7 jenis pekerjaan, tetapi akhirnya ia juga berbalik kepada refleksi kepada tahap ekonomi di negara kita sekarang ini yang mendesak ramai orang untuk melakukan lebih daripada 1, 2 ataupun 3 pekerjaan pada satu masa. Dan bukannya ini sesuatu yang terlalu menyihatkan kalau kita lihat dari satu sudut pandangan, tetapi untuk Jannah sendiri, bagaimana sebenarnya Jannah mendapat semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini demi kelangsungan hidup dan untuk keluarga? Silakan Jannah. Okey, saya bermula dengan keadaan yang memang agak sukar lah sebab pernah ditipu lah dia segi kewangan. Jadi dari situ saya dah rasa dulu keadaan sebelum pandemik. Untuk mula, saya nak mulakan sesuatu tu bukan benda yang mudah. Bukan benda yang mudah. Saya perlu rancang, saya perlu fikir risiko, saya perlu tahu adakah benda ni berbaloi untuk saya, adakah berbaloi untuk sebab saya bekerja hakiki kan. Saya kena cari satu pekerjaan yang betul saya minat dan yang tak, kalau boleh tak mengganggu kerja sendirilah maksudnya. Kalau mengganggu pun masih boleh ambil cuti betul. Cuma saya kena fikirkan apa risiko akan datang, orang cakap apa yang orang cakap, tapi saya kena tolak tepi. So saya kena push to the limit lah saya punya tenaga dengan usaha, dengan saya kena ambil juga risiko tu. So satu yang saya mula dengan buat kesemua kerja ni dalam tempoh masa beberapa tahun ni. Okey. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan kalau kita lihat kalau kita buat perbandingan lah macam doktor katakan tadi, Jannah mungkin melakukan perkara tersebut kerja walaupun ada 7 pekerjaan, bukanlah semua 7 pekerjaan itu dilakukan dalam satu masa kan, dalam waktu-waktu tertentu, betul tak Jannah? Tetapi doktor, kalau kita lihat daripada apa yang Uyana kata dan ulas tadi tentang adakah perkara ini berlaku di Malaysia saja ataupun ia turut berlaku di luar negara, dan bagaimana sebenarnya kita nak mengubah persepsi masyarakat, persepsi anak-anak muda hari ini bahawa dalam keadaan ataupun situasi tertentu kita harus memilih mana satu keutamaan ataupun priority yang diperlukan dalam hidup kita, kerjaya itu sendiri ataupun status sebenarnya. Okey, jadi untuk menjawab persoalan ni kan, jadi saya percaya bahawa ketahanan diri itu sangat penting lah. Self-resilient, macam mana kita mendidik anak-anak kita, generasi muda kita mempunyai ketahanan diri. Bila seseorang itu ingin develop atau membina ketahanan diri, pertama dia mesti melalui kesusahan dulu. Kalau dia tidak pernah melalui kesusahan, maka hidup ni senang, teratur, tidak ada cabaran. Jadi dia tidak tahu macam mana nak menghadapi cabaran kan. Jadi saya lihat dalam contoh terbaik yang Puan Nur Jannah sendiri, beliau mengalami satu fasa dalam hidup yang ada kesukaran, cabaran membuatkan beliau bangkit, beliau mengambil risiko, mengambil peluang itu kerana tidak ada pilihan kan. Kerana kalau beliau tak ambil peluang tu, beliau tak take the challenge, mungkin apa yang akan berlaku pada diri beliau dan anak-anak kan. Jadi itu yang saya lihat generasi muda ni, sebab kita terlalu memberikan banyaklah kepada anak-anak muda kita yang mungkin kita terlupa dalam pada kita nak berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, provide them with everything lah kan. Contoh tu memanglah semua ibu bapa inginkan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi perlu juga kita berikan mereka pendedahan untuk mungkin mendedahkan mereka di awal sekolah lagi. Betul. Dengan mereka pergi buat kerja-kerja sukarelawan ke ataupun buat kerja part time ke. Jadi mereka tahu betapa sukarnya mencari duit, betapa sukarnya untuk hidup dalam masyarakat ni. Ada perkara yang kita perlu ambil tanggungjawab, bukan hanya semuanya diberikan oleh ibu bapa atau keluarga. Jadi bila mereka melalui cabaran-cabaran hidup dalam masyarakat, dalam komuniti, hanya dalam kalangan keluarga sahaja, jadi mereka akan belajar bahawa mereka perlu bijak mengambil peluang. Betul. Kalau ada pilihan dalam tempoh pandemik sekarang ni, memang tak boleh pilih kerja, especially yang mana ada pendidikan tinggi, tidak semestinya akan dapat peluang kerjaya mengikut tahap pendidikan. Jadi bila tak ada pilihan, mereka terpaksa ambil peluang yang ada depan mata. Tetapi kalau sekiranya mereka tak ada pilihan, tetapi keluarga akan
provide everything. Contoh, kalau tak kerja, ada mak bapak bagi duit belanja. Rumah selesa, ada kereta. Ya, dan itu mungkin akan membuatkan mereka ada tendensi untuk memilih lagi pekerjaan. Saya sendiri dulu pernah menjadi seorang pelayan di sebuah kedai makan. Tapi itu cerita dahululah. Dan kami juga sebenarnya, doktor, ada satu lagi paparan berkenaan dengan seorang pekerja pembersihan yang saya kira dapat memberikan ilham dan juga semangat buat kita semua dalam berdepan dengan cabaran pandemik sekarang ni. Jom sama-sama kita saksikan. Kotor, malu dan takut dipandang serong oleh masyarakat antara faktor yang menyebabkan ramai rakyat Malaysia enggan bekerja dalam sektor kebersihan. Muhammad Syahril Muhammad Rashid yang sudah pun 16 tahun menyediakan khidmat pembersihan ke rumah, sekolah dan pejabat mengakui bahawa bidang ini tidak ramai diterokai oleh anak tempatan. Ya, agak susah untuk cari orang tempatan untuk bekerja sebagai cleaner. Mungkin penerimaan pekerja tempatan untuk kerja kebersihan ini memang agak susah sikit. Mungkin disebabkan pandangan orang tempatan ni, mungkinlah saya rasa mungkin kerja ni agak kotor atau susah. Tapi saya tak nafikan ada je pekerja tempatan yang berminat untuk jadi cleaner. Setakat ini, Syahril mempunyai 39 orang pekerja termasuk 14 warga tempatan, manakala selebihnya pekerja warga asing. Menurutnya, skop kerja bukanlah menjadi satu keutamaan bagi dirinya untuk membuka peluang bagi anak tempatan mendapat pekerjaan. Kalau daripada segi masalah bekerja, pada saya pekerja tempatan ni, kalau saya dapatlah pekerja tempatan ni, diorang ni pekerja tempatan ni kebiasaannya dia lebih profesional. Pada saya tak mendatangkan banyak masalah kalau nak dibandingkan dengan pekerja asing. Pekerja asing kita sendiri tahulah macam-macam mungkin budaya kerja mungkin lain. Selalunya mereka yang memohon untuk bekerja dalam bidang pembersihan ini dalam lingkungan umur 40-an dan berstatus ibu tunggal. Kesukaran untuk mendapatkan khidmat pekerjaan dari orang tempatan, terutamanya anak-anak muda, memaksa Syahril untuk mengambil warga asing bekerja. Pada pandangan saya yang menguruskan sektor servis kebersihan, memang ada setengah rakyat Malaysia yang terlampau memilih pekerjaan. Walaupun saya rasa ada je syarikat-syarikat lain yang offer gaji agak tinggi dalam bidang ni, dalam bidang kebersihan. Tapi masalahnya diorang suka untuk mendapatkan pekerja tempatan ni. Justru dapat dilihat sebenarnya masih ada rakyat Malaysia yang memilih kerjaya demi menjaga status diri sehingga menyebabkan pekerjaan ini diambil alih oleh orang luar. Satu lagi paparan menarik yang disediakan oleh wartawan kami Syifa, yang saya kira apa yang dikongsikan tadi itu juga menunjukkan kepada kita kadang-kadang ni kerja yang orang rasa tak glamour, tak popular, yang buat kerja pembersihan ini tidak mendatangkan hasil. Sebenarnya apa sahaja pekerjaan, sekiranya kita tidak memilih dan melakukannya sebaik mungkin, insya-Allah rezeki itu akan datang juga. Dan Fiza, saya tertarik untuk membaca salah satu ciapan oleh rakan saya di Twitter, iaitu Izati, yang berkata, best topik WHI hari ini. Tahun lepas plan awal tahun ni nak cari kerja, tup-tup mengandung pula. Badan pun tak larat je kali ni. Tapi ada juga apply jadi pembantu tadika. Pergi interview dia tanya, takkan ada degree nak kerja masak-masak pula? Kita tak memilih, tapi kadang-kadang orang yang memilih nak kita. Ini satu lagi sudut pandangan yang saya kira sebagai majikan yang harus juga kita bincang. Waktu tak cukuplah pula hari ini. Dan banyak sebenarnya nak kita kongsikan tentang persepsi masyarakat juga. Kadang-kadang cara didikan kita juga. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa pun janganlah kita mengajar anak kita untuk merendah-rendahkan sesuatu pekerjaan yang lain. Itu juga boleh menyebabkan apabila kita melalui proses pembesaran, kita merasakan bahawa ini kerja yang tak profesional, ini kerja yang tak glamour dan sebagainya. Tetapi masa kita amat mencemburui, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita dalam talian ketika yang bersama dengan kita hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih
kepada Dr. Aizan Sofia Amin, pensyarah kanan program kerja sosial Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM, dan juga kepada Cik Nurjanah Anwar. Terima kasih atas perkongsian pada hari ini. Stay safe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Jadi kalau kita nak cakap tentang kesimpulan Yana, tepuk dada, tanya selera. Kita kena tahulah setakat mana kemampuan diri kita dan apa keperluan diri kita untuk kita memilih antara kerjaya dan juga status. Kita nak berehat dahulu seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini bersama dengan Aman Aziz. Wanita Hari Ini. Aku beritahu, memang aku rindu sabar menunggu, itu yang selalu siapa mahu tunggu lama-lama, siapa mahu tunggu lama-lama. Tidak aku berpatah arang, walau 1001 dirundung halangan, rasa sudah separuh jalan. Wow, lama saya tunggu. Akhirnya dia muncul juga. Ya? Tunggu lama lama. Sekarang ni kita bersama dengan Aman Aziz, penyanyi untuk lagu Tunggu Lama Itu Tadi. Assalamualaikum. Apa khabar, Aman? Hai, waalaikumsalam. Oh, baik. Okey, Hai, pertama sekali kita nak ucapkan tahniah atas pelancaran lagu Tunggu Lama ni sebulan yang lalu, ya? Betul? Terima kasih. Sebulan yang lalu. Okey, 18 bulan 10 hari tu. Okey, terus Aman kongsikanlah kepada kami dan penonton tentang Tunggu Lama ni. Katanya didedikasikan khas untuk peminat-peminat awak. Betul, lagu Tunggu Lama ni didedikasikan untuk peminat Aman yang dah lama sangat tunggu Aman keluar single dan juga untuk Aman juga sebab kita tunggu lama untuk keluar daripada rumah disebabkan KPI itu. So, macam tunggu lama betul. Oh, maknanya dia macam dua makna dah untuk lagu ni. Okey, tetapi mungkin boleh ceritakan juga siapa penulis liriknya, komposernya dan berapa lama sebenarnya yang masa diambil untuk menyiapkan lagu Tunggu Lama ni? Tempoh untuk buat lagu ni agak lama juga sebab Aman dekat Melaka. So tim Aman dekat KL, so macam nak kena turun KL pun nak kena rentas negeri semua pun macam agak susah masa hari tu. So yang kompos lagu ni Hamzah, Aman, Amsyah dan penulis lirik ni pun sama juga. Okey, Aman, ini dalam tempoh pandemik ni kan semua orang ada cabarannya. Uyaina ada cabaran Uyaina, saya ada cabaran saya, Aman ada cabaran Aman terutama sekali dalam nak mempromosikan lagu ni kan dalam tempoh pandemik ni sebab tak sama macam dulu kan kalau kita tengok landscape kehidupan kita. Jadi apa perancangan Aman untuk lagu ini dikenali dan didengari oleh ramai orang? Sekarang ni zaman online, so semua benda digital dengan online, so digital. So Aman target untuk promote more to digital. Kalau ada rezeki bolehlah, macam kalau macam dulu kita boleh pergi ke konti, studio. Kita rindu tapi kita kena terima norma baru ni. So macam itulah, kita lebih kepada digital lah. Okey, tapi kan Aman, kalau dari segi forte Aman pula, genre yang menjadi orang kata keunggulan seorang Aman Aziz ini, adakah genre sebegini ataupun selepas ini mungkin nak menceburi genre-genre yang berbeza pula? Ini adalah second time Aman buat lagu pop. Sebelum ni ada pernah buat lagu lain-lain 2016 macam tu. So kali ni Aman cuba try lagi. Sebelum ni sebab orang kenal Aman macam lagu yang sedih-sedih, ballad. So kali ni Aman nak try lagu yang pop, yang macam upbeat sikit lah. Upbeat sikit macam. Dia kalau buat lagu ni, Uyaina memang terror lah. Jangan begitu. Kenapa? Sebab apa sebabnya itu kena research sendiri. Tapi Aman, Facebook ataupun Instagram maupun YouTube channel yang mana penonton-penonton boleh mengikuti perkembangan terkini daripada Aman. Okay, jangan lupa untuk follow IG Aman, Aman Aziz Official. YouTube Aman Aziz, dan jangan lupa untuk tengok lagu Tunggu Lama, stream banyak dekat semua platform digital, and then itu je. Okey, Aman, terima kasih atas masa yang dikongsikan bersama dengan penonton Wanita Hari Ini. Okey, dan kami juga doakan agar Aman dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya hebat dan terus maju jaya untuk Aman Aziz. InsyaAllah. Jaga diri. Thank you. Thank you so much. Sama-sama. Sebelum kita nak berehat, Yana nak tanya, Yana suka genre lagu apa? Yana suka macam-macam genre sebab Yana tak ada satu spesifik genre. Ya ke? Soalan dia tu. Siapa penyanyi lelaki kegemarannya Yana? Rahsia. Okey, kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Nakal Fiza Sabzahari. Wanita Hari Ini.
Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Nampak ini. tu. Sebabnya kami berdua tadi tengah berborak pasal sesuatu. Pasal topik esok sebenarnya. Topik esok. Kita bercakap tentang topik esok yang mana topik yang nampak ringkas, mudah tapi banyak dialami oleh individu ataupun kalangan masyarakat. Contohnya kan, esok kita nak buat topik pasal berdengkur. Kalau suami tidak berdengkur, kebiasaannya lah isteri boleh terima. Tetapi kalau isteri tidak berdengkur, agak-agaknya suami boleh terima tak? Dan saya pula kalau tidur, kalau orang di sebelah saya ataupun dalam bilik yang sama tu berdengkur, saya boleh bangun dan saya tak boleh tidur terus sampai ke pagi. Tetapi sebenarnya berdengkur ni nampak ringkas, nampak mudah, tetapi dia boleh membawa banyak juga mudarat. Betul. Jadi esok pastikan anda terus bersama dengan kami untuk kita ketahui tentang apakah yang dimaksudkan sebagai tidur berdengkur ni, apakah antara penyakit-penyakit yang ada kaitan dan kena-mengena dengan masalah berdengkur ni, dan adakah juga berdengkur boleh membawa maut. Betul. Bahaya tidur berdengkur, ikuti perkembangan topik esok bersama saya dan juga Fatin pada waktu yang sama pukul 12.30 hari. Untuk hari ini saya dan Fiza undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti.